Sorry lah ni. Dengan pelahuk. Membesar bersama anjing. Anjing. Ruff, ruff. So guys. Korang mesti pernah tengok kan cerita Tarzan, A Werewolf Boy, The Jungle Book dan Twilight yang ada serigala jadian tu lah. Tapi korang pernah terfikir tak watak-watak tu semua wujud dekat dunia sebenar? Kalau watak-watak tu wujud, mesti kita terfikirkan macam mana pergaulan diorang dengan manusia, macam mana diorang makan, macam mana diorang minum, macam mana diorang bercakap dengan manusia. Untuk pengetahuan korang, manusia yang dibela oleh haiwan itu wujud. Mereka digelar sebagai the feral child. Feral child ni bermaksud kanak-kanak yang dibesarkan di kawasan terpencil seperti di pedalaman yang jauh daripada hubungan dengan manusia. So mereka ni tak ada kontak langsung dengan manusia kerana ditinggalkan atau terpisah dengan ibu bapa mereka. Disebabkan komuniti yang terdekat mereka adalah haiwan, so cara hidup mereka pun sama seperti haiwan. Mereka tak boleh berkomunikasi secara normal sebab tak ada role model. Macam kalau kita, mesti mak ayah kita yang ajarkan macam mana kita nak bercakap, macam mana cara minum, makan semua. Tapi diorang ni dah tak ada manusia, haiwan je sekeliling mereka. Jadi role model mereka adalah haiwan. Jadi hari ni Ana nak kongsi 8 kisah kanak-kanak yang dibesarkan oleh haiwan. 1. Kisah Kamala dan Amala yang dibesarkan oleh serigala. Kisah mereka berdua ni bermula apabila penduduk Gadamuri terjumpa mereka dan menyatakan mereka adalah serigala. Dan ia berkait dengan legenda India yang lama iaitu Manush Bagha. Seorang lelaki, Reverend Singh, tidak percaya akan kisah ni, jadi dia bawa kawan-kawan dia pergi ke hutan untuk cari kebenaran tentang kisah tersebut. Jadi, Reverend Jal Singh ni jumpa mereka dan membawa Kamala dan Amala ke rumah anak yatim yang terletak di Mindapur, India. Ciri-ciri mereka berdua sangat menyerupai serigala. So, tak hairanlah kalau penduduk kampung anggap mereka tu hantu. Dekat lutut dan tapak tangan diorang memang kotor lah sebab mereka menggunakan tapak tangan dan lutut untuk berjalan. Mereka tak jalan menggunakan dua kaki macam manusia. Cara diorang makan dan minum pun macam serigala. Diorang makan daging mentah dan minum menggunakan lidah. Diorang tak guna tangan untuk angkat cawan. Diorang just tundukkan kepala and then jilat minuman tu. Bila malam, mereka akan melolong macam serigala rindukan bulan. Jadi, mereka sangat tak suka dengan manusia. Bila manusia datang dekat, diorang akan buat muka and then akan buat macam gigi yang macam selalu anjing dan serigala buat. Skill sosial diorang memang tak ada, tapi deria diorang memang power. Contohnya, diorang boleh hidu daging mentah dari jauh dan pendengaran diorang sangat tajam. Pada September 1921, mereka berdua ni jatuh sakit. Tapi, Amala yang bongsu meninggal dunia. Kamala ni sedih lah. Dalam masa 3 hari tu dia tak makan, dia tak minum. Dia asyik tengok dinding je. Dia macam teringatlah dekat adik dia. Okey, selepas 5 tahun dia ada dekat rumah anak yatim tu, Kamala ni menunjukkan perkembangan yang positif. Dia dah tahu cara makan dalam pinggan, minum guna cawan dan dia boleh mengenal warna dan dia juga tahu nama-nama kawan dia dekat rumah anak yatim tu. Okey, bila kisah Kamala ni dah popular, jadi Persatuan Psikologi New York telah memanggil Kamala dan Singh untuk berkongsi kisah mereka, tapi tak sempat. Kamala jatuh sakit dan dia meninggal dunia pada usia 14 tahun. 2. Marina Chapman dibesarkan oleh sekumpulan monyet Capuchin. Pada tahun 1954, Marina ni berusia 5 tahun. Waktu tu, dia dicolek. Dan pencolek tu tak tahu macam mana lepaskan dia dekat hutan di Colombia. Setiap hari Marina ni akan berharap ada orang datang selamatkan dia, tapi tak ada. So dia teruskan perjalanan dia masuk ke hutan dengan harapan dia dapat berjumpa dengan manusia. Tapi kat dalam hutan tu Marina tak jumpa manusia, tapi dia jumpa sekumpulan monyet Capuchin. Hati kecil Marina ni pun rasa gembira dah walaupun dia jumpa monyet, tak jumpa manusia. Pada mulanya, monyet-monyet tu tak layan Marina. Yalah kan, kita pun kalau ada macam contoh ada budak baru masuk sekolah, mesti kita tak layan ni kan. Macam kita tak geng lah dengan dia.
Marina ni ada juga cuba-cuba nak join, tapi monyet-monyet ni buat dek je dekat dia. Marina ni, walaupun dia duduk dalam kumpulan monyet tu, tapi dia duduk sorang-sorang, so dia tak ada geng. Monyet-monyet yang lain sibuk cari makan, cari kutu dan buat aktiviti diorang lah seharian. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari Marina ni keracunan makanan. Dia keracunan makanan sebab dia termakan buah asam jawa yang busuk. Waktu itulah ada seekor monyet tua ni bagi perhatian dekat Marina. Dia suruh Marina pergi minum air dekat sungai. Bila Marina minum je air tu, terus dia muntahkan balik makanan yang dimakan tadi. So, bermula kejadian itulah monyet-monyet yang lain mula berminat untuk berkawan dengan Marina. Lama kelamaan, Marina ni dah boleh adapt dengan bahasa monyet, cara pergaulan monyet ni. Contoh, Marina boleh tahu bila monyet tu panggil makan, bila monyet tu bagi warning, dan bila monyet tu bermain pun Marina boleh faham macam mana dia orang main. Selepas 5 tahun Marina hidup dengan monyet tu, seorang pemburu menjumpai Marina. Bila pemburu tu jumpa Marina, Marina ni rasa happy lah. Dia ingat hidup dia akan jadi seperti sedia kala. Tapi pemburu tu jahat. Pemburu tu ambil Marina dan jual Marina dekat rumah pelacuran. Marina ni hati dia kental dan dia tak cepat putus asa. So, sebab dia dah pernah hidup susah, so dia tak putus asa. Dia cuba larikan diri daripada rumah pelacuran tu dan dia berjaya. So, dalam beberapa tempoh jugalah dia hidup di jalanan. Nama Marina ni diberi oleh keluarga angkatnya. Marina ni dia cuba ingat kembali keluarga dia, tapi dia tak boleh ingat. Even nama sendiri pun dia tak boleh ingat. So keluarga angkat dia bagi nama Marina kepada Marina. Marina ni beruntung keluarga angkat dia jaga dia dengan baik, bagi pendidikan apa semua. So Marina ni menulis buku yang bertajuk A Girl with No Name. So dia tulis buku tu berdasarkan kisah hidup dia, yang pernah hidup dengan monyet, yang dijual ke rumah pelacuran. And that bila dia dah siap buku tu, dia pergi hantar proposal tu dekat penerbit. Beberapa orang penerbit buku lah, tapi penerbit buku tu semua macam tolak dia punya cerita sebab ingatkan dia ni mereka-reka cerita. 3. Natasha dibesarkan oleh kucing dan anjing. Natasha ni merupakan kes modern feral child yang berlaku pada tahun 2009. Natasha ni dijumpai dalam sebuah bilik kecil di apartmennya di Chita, Rusia. Dia ditemui bersama-sama dengan haiwan peliharaan keluarganya iaitu kucing dan anjing. Mak dan ayah Natasha ni mengabaikan dia. So Natasha ni pergi menumpang kasih dengan anjing dan kucing yang dibela oleh keluarga dia. Kewujudan Natasha ni pun tak diketahui oleh orang. Jiran-jiran dia orang pun tak tahu sebab mak ayah Natasha ni memang jenis yang tak bergaul dengan orang. Even kelahiran Natasha pun tidak didaftarkan di mana-mana hospital. So, mak ayah dia ni memang sengaja nak sembunyikan anak dia daripada pengetahuan umum. Selepas dijumpai, Natasha ni diletakkan di rumah pemulihan sosial di bawah pemerhatian. Pakar dekat tempat tersebut terkejut bila melihat cara Natasha ni sebiji macam anjing. Cara dia makan, cara dia bermain pun macam anjing juga. Natasha ni tak pandai makan macam kanak-kanak biasa. Dia makan, dia letak makanan dia atas riba. So dia makan, cara dia memang tak guna tangan. Dia makan macam anjing makan. So Natasha ni dia mudah terkejut. Dia sensitif dengan bunyi. So macam bunyi kuat atau bunyi pelik. Macam kucing korang lah dekat rumah tu. Bila bunyi vacuum je dia mesti terkejut kan. Mak Natasha ni pula acah-acah buat terkejut bila orang jumpa anak dia dalam keadaan tu. Macam tak logik lah. Dia duduk dalam rumah yang sama dengan Natasha tapi dia tak tahu keadaan Natasha macam tu. Menurut laporan media Rusia, mak dan ayah Natasha ni dijatuhkan hukuman atas sebab penderaan kanak-kanak. So, pakar psikologi ni menamakan kes Natasha ni sebagai sindrom Mowgli. Nama sindrom ni diambil sempena nama watak utama dalam cerita The Jungle Book, yang mana kanak-kanak tu dibesarkan oleh seekor serigala. 4. John Sebunya dibesarkan oleh sekumpulan monyet Green Vervet. Sewaktu berusia 2 tahun, John ni melarikan diri ke dalam hutan sebab dia ternampak ayah kandung dia sendiri membunuh ibunya. Disebabkan takut menjadi mangsa seterusnya, so John ni tak balik rumah.
Kemudian ayahnya pula dijumpai mati tergantung, dipercayai membunuh diri. Hampir setahun John ni hidup liar di luar. So dia masih ingat lagi monyet pertama yang menghampiri dia. Monyet ni memberi kekacang dan ubi keledek kepada John, sebab monyet tu nampak John ni macam behave. John ni dia tak macam Marina tadi. Marina kan dia macam nak pergi approach monyet tu, tapi monyet tu tak mau kawan dengan dia. Tapi lain pula dengan kisah John ni. Monyet tu sendiri yang pergi approach John, sebab John ni seorang yang sangat behave. Dia tak macam dia duduk diam je. So monyet tu rasa John ni tak memberi apa-apa ancaman bahaya kepada mereka. Bila John cerita balik, masa dia duduk dalam hutan tu, dia macam tidur dia tak cukup, selera makan dia pun macam tak banyak, sebab dia tak boleh biasakan diri untuk hidup macam monyet tu. Monyet spesies ni, bila dia tidur macam tergantung, ekor dia tergantung dekat pokok, kepala dia ke bawah. So John ni tak boleh adapt dengan cara tidur mereka. Okey, masa John tinggal dekat hutan tu, masa itulah berlaku perang saudara. Bila dah berlaku peperangan, so ramailah orang tak berani nak keluar dari rumah atau pergi ke hutan. Tapi ada jugalah manusia yang pergi ke hutan. Tapi John ni bernasib baik sebab ada sekumpulan wanita menjumpai John. Jadi John ni bernasib baik. Kumpulan tu nak ambil John daripada monyet tu, tapi monyet-monyet tu tak bagi. So monyet tu macam baling ranting, baling semua benda yang diorang boleh baling lah dekat buat manusia ni. Tapi nak dikatakan apa, bila manusia berlawan dengan monyet, mestilah manusia menang. So diorang pun boleh ambil John dan bawa balik. Jadi mereka ni membawa John ke rumah anak yatim. Sewaktu sampai di rumah anak yatim tu, John didapati mengidap penyakit hypertrichosis. Penyakit ni menunjukkan yang badan dia penuh luka-luka dan lutut dan tapak tangan dia ada kesan putih yang menunjukkan yang John ni cara berjalan dia sama macam monyet tu berjalan, menggunakan tapak tangan dan lutut. John ni dia tak boleh makan makanan yang dimasak. Bila diperiksa, dalam perut dia ada cacing pita sepanjang 4 kaki. Jadi berita mengenai John ni tersebar luas dan sepasang suami isteri bernama Paul dan Maury mengambil John untuk tinggal di rumah anak yatim mereka. Menurut Paul, waktu dia jumpa John tu, badan John penuh bulu dan kuku dia panjang sampai bergulung-gulung. So John ni memang tak pandai hidup dalam rumah. Dia tak boleh hidup bersosial dengan orang. Namun lama kelamaan John ni dah boleh adapt cara manusia hidup. So dia boleh berjalan macam manusia, makan dan minum. Cara hidup dia pun dah berubah. Yang paling bestnya, John ni dia pandai main bola sebab dia lari sangat laju. Maybe dia praktis dalam hutan hari tu. John ni ada satu benda pelik dekat dia. Cara dia berjalan lain sikit daripada manusia biasa. Tapi doktor cakap dia tak cacat. Maybe sebab dia dah lama praktis macam tu, so cara jalan dia memang pelik. Selepas itu, hidup John pun semakin baik. Dia mempunyai keluarga, dia berkahwin dan hidup dia seperti manusia normal. Sebenarnya, kes fairy child ni banyak berlaku, tapi yang diceritakan hari ni antara yang paling famous. Setakat ni, kes modern fairy child yang berlaku dekat Natasha tu tak pernah lagi terjadi di Malaysia. Macam mana kalau korang jumpa kes ni dekat Malaysia? Jangan pergi viral pula. Korang boleh pergi laporkan dekat mana-mana balai polis yang berdekatan dan boleh juga call di talian kasih yang tertera dekat bawah ni. So, kes fairy child ni merupakan kes penderaan kanak-kanak. Bila melibatkan penderaan, so kes ni amat berat. So, kita tak boleh pandang remeh dekat kes sebegini. Sekiranya kita ternampak atau terdengar, kita perlu cepat-cepat pergi laporkan dekat pihak yang berkuasa. So, apa pendapat korang tentang kisah ni? Kalau korang ada apa-apa nak komen, boleh komen dekat bawah. Kalau korang ada tajuk baru yang nak Ana cerita pun, komen dekat bawah. So, siapa yang tak subscribe lagi, boleh subscribe dekat bawah. Dan jangan lupa untuk like, share dan komen. Bye!